Panas makin panas. Hari ini Tun M telah dimalukan oleh Hadi Bawang dan Parti Lebay yang membuat pengumuman bahawa nama Tun M tidak ada dalam shortlist untuk menjadi calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di Terengganu. Sangat-sangat memalukan. Tun yang syok sendiri menghadiri persidangan muktamar Parti PAS hari ini telah ditempelak secara terbuka dan dimalukan dengan sangat hina apabila Presiden Parti PAS Tan Sri Hadi Awang terus membuat pengumuman terbuka bahawa nama Tun M tidak ada tersenarai untuk menjadi calon dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Terengganu yang bakal diadakan bulan Disember nanti. Ini adalah perkara yang tidak dijangkakan oleh Tun M dan ting-ting politiknya. Kerana Tun M tidak menyangka segala lobi politik yang diusahakannya menemui jalan mati, jalan maut dan jalan kegagalan apabila Presiden Parti PAS Tan Sri Hadi Awang dengan sangat berani memberi tamparan maut yang sangat-sangat memalukan depan Tun M yang menghadiri muktamar PAS, mengesahkan nama Tun M ditolak untuk menjadi calon pilihan raya kecil Parlimen Kemaman mewakili Parti PAS di Terengganu pada 2 Disember ini. Apa sudah jadi Tun M? Parti PAS U-turn tiba-tiba hari ini setelah kemarin Setiausaha Agung PAS Dr. Taqiyuddin Hassan menyebut nama Mahathir antara shortlisted untuk menjadi calon Parti PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Terengganu nanti. Sial, cukup sial, memalukan, sangat-sangat memalukan. Balak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas langitnya hari ini apabila Presiden PAS, Kingmaker dalam Parti PAS, mengisytiharkan kepada 33 juta rakyat. Tun M tidak layak untuk bertanding pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di Terengganu mewakili Parti PAS. Dan Hadi Awang merasakan gosip-gosip politik tentang Tun M akan dipilih oleh Parti PAS adalah tidak logik dan tidak masuk akal. Kerana Hadi Awang sememangnya takut jika beliau menghantar Tun M sebagai calon untuk PRK Parlimen Kemaman, Parti PAS boleh kalah secara mengejut di kerusi panas tersebut. Dengan pengumuman yang paling mengejutkan oleh Tan Sri Hadi Awang ini membuktikan Tan Sri Hadi Awang memberi signal PAS tidak akan mudah lupa akan segala kejahatan dan kezaliman Tun yang memiskinkan negeri Kelantan, negeri Terengganu, sehingga royalti minyak tidak pernah dibayar oleh Tun selama lebih 20 tahun Tun menjadi Perdana Menteri dalam Malaysia. Tan Sri Hadi Bawang sangat berani dengan cukup berani memenggal kepala Tun M hari ini secara terbuka, tidak mahu bersetuju mengangkat nama Tun M sebagai calon Parti PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Terengganu secara rasmi hari ini. Ini adalah signal politik daripada Hadi Awang bahawa dia lebih berkuasa daripada Tun M. Yang mana walaupun Tun melobi dengan wang ringgit yang sangat banyak, Hadi Awang bertegas hari ini
tidak bersetuju untuk menghantar nama Tun M sebagai calon utama Parti PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Terengganu kerana Tun tetap dianggap musuh yang tidak boleh dipercayai dalam percaturan kuasa Malaysia oleh Parti PAS. Hadi Awan tidak boleh lupa segala kejahatan Tun kepada Parti PAS berpuluh-puluh tahun sejak merdeka sehingga hari ini. Maka selicik dan sehebat manapun Tun melobi untuk menjadi calon dalam PRK Parlimen Kemaman di Terengganu, akhirnya menemui jalan kegagalan dan jalan kehancuran di hari Jumaat yang mulia ini. Cukup mengerikan, cukup dahsyat, cukup memalukan. Tun M ditelanjangkan dan dibogelkan oleh Hadi Awang hari ini. Namanya tidak tersenarai untuk menjadi pilihan utama Parti PAS bagi bertanding pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di Terengganu. Dengan keputusan muktamad oleh Presiden Parti PAS sebentar tadi, maka gagal lagi master plan politik Tun M untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Dan ini menimbulkan satu perbahasan dalam percaturan politik. Siapa di belakang Tan Sri Hadi Awang dan PAS sehingga berani untuk menolak lobi politik Tun M yang tidak dibenarkan untuk bertanding atas logo PAS bagi kerusi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di Terengganu. Saya dah kata Tan Sri Hadi Awang dan PAS ini lebih berminat untuk menyertai Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung di Putrajaya. Ini rahsia sulit, intelligent information high credibility yang ramai orang tak tahu. Anda percaya atau tidak percaya dengan saya, itu bukan masalah saya, Tun M. Muhyiddin. Wahai pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan seluruh dunia yang sedang menonton video bahaya ini. Saya tidak terkejut Hadi Awang menggugurkan nama Tun M hari ini sebagai calon utama mewakili PAS dalam PRK Parlimen Kemaman Terengganu, sekalipun setiap hari, setiap malam, sekalipun Tun M menghadiri muktamar PAS hari ini. Tan Sri Hadi Awang dengan sangat berani menolak semua lobi-lobi politik, kartel politik Tun M dalam PAS. Bahawa Hadi Awang memutuskan muktamad nama Tun M tidak ada dalam shortlisted untuk menjadi calon Parti PAS dalam PRK Parlimen Kemaman di Terengganu tahun ini. So, segala angan-angan Mak Jenin Tun M untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga seperti Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu gagal secara mutlak di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Kalau anda semua perasan master plan politik Tun M agak kelengkabut, agak cacar merbah dan hancur berkecai kerana semua musuh-musuh politik Tun take a political revenge kerana kejahatan masa lampau Tun yang amat sukar untuk dilupakan. Antara master plan politik yang paling gagal pernah dialami oleh Tun M hari ini adalah gagal menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Tun gagal untuk memerangkap Anwar Ibrahim menggunakan konspirasi fitnah liwat 3.0 sejak tahun 2019, sejak Tun menangkap saya secara politik 7 hari 7 malam saya dikurung dan diculik di tengah-tengah Kuala Lumpur. Master plan politik Tun untuk menghapuskan kuasa raja-raja Islam gagal sejak merdeka sehingga hari ini bersama kabel-kabel kuasa besarnya. Tun gagal menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar dari pintu belakang selama tempoh 1 tahun ini. Selepas pihak pembangkang dan Parti Pejuang
tumbang PRU15 dan semua Trojan horse Tun di dalam kerajaan maupun dalam blok pembangkang ataupun parti bebas gagal menggulingkan kerajaan Anwar dari belakang pintu istana, dari belakang pintu parlimen. Now, master plan politik Tun untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga gagal dengan sangat-sangat teruk apabila Tan Sri Hadi Awang selaku Presiden PAS mengumumkan secara rasmi tidak ada menyenaraikan nama Tun M untuk menjadi calon utama parti PAS dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman yang tidak lama lagi akan diadakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya di Terengganu. Oleh hal demikian, kegagalan demi kegagalan master plan politik percaturan kuasa Tun M ini menunjukkan orang tamak selalu rugi. Tun di usia 100 tahun yang tidak pernah puas dengan kuasa, pangkat dan kekayaan hasil merompak berpuluh-puluh tahun, membunuh legasi politiknya buat selama-lamanya hari ini. Pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia melihat Tun adalah seorang politikus dan elit politik, oligarki politik yang maha tamak, yang maha lagak, yang maha gatas, yang maha perompak, maha penyamun bersama 7 keturunannya. Tidak pernah puas dengan pangkat, darjat, tidak pernah puas makan rasuah, tidak pernah puas merompak, memuaskan nafsu serakah dan tamak halobanya untuk memperkayakan diri dan anak-anaknya. Oleh itu, ibrahnya, saya menasihatkan Tun untuk jangan berhenti bersuara. Saya menghormati kebebasan bersuara Tun dalam game politik dunia ini, dalam game politik Malaysia. Tetapi Tun perlu menerima satu hakikat. Legasi politik Tun sudah berjaya dihancurkan oleh Tun dan 7 keturunan Tun sendiri. Kerana terlalu tamak dengan pangkat kuasa dan terlalu maha tamak merompak mencuri dalam Malaysia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juas. Sepandai-pandai Tun merompak, memonopoli kuasa, makan rasuah untuk memperkayakan anak sendiri. Inilah punca utama. Tun hancur dan gagal untuk menjadi calon dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman selepas Tun mempunyai rekod buruk, hilang deposit dan kalah teruk bersama Parti Pejuang di kerusi kubu kuat Parlimen Langkawi PRU15 lalu. Maka saya kira secara jangka pendek dan jangka panjang, Hadi Bawang menyedari legasi politik Tun sudah hancur dan pupus bersama Parti Pejuang dan Tun sudah tidak relevan, sudah tidak ada pengaruh kekuasaan dalam percaturan real politik Malaysia dan percaturan real politik dunia, sekalipun Tun masih syok sendiri, delusion dan seperti orang gila yang tidak pernah puas. Di usia 100 tahun masih mahu melobi menjadi ahli parlimen, masih melobi mahu menjadi calon pilihan raya untuk PRK Parlimen Kemaman, masih mahu melobi untuk jadi Perdana Menteri buat kali ketiga sekalipun yang di Pertuan Agong dan rakyat Malaysia tidak mahu lagi Tun menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, tidak mahu lagi Tun menjadi ahli parlimen kerana Tun sudah hancur dan kalah dan pupus pada PRU15 lalu. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak dengan saya, berdasarkan perisikan maklumat dan intelligent information yang saya terima, riwayat politik Tun sudah hancur dan pupus kerana gagal menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di Putrajaya, gagal menggulingkan Kerajaan Agung Kerajaan Raja-Raja Melayu Islam dalam Malaysia, gagal menumbangkan Kerajaan Rakyat Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim dari belakang pintu Putrajaya, Tun gagal menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga, Tun gagal untuk melobi menjadi calon Parti PAS dalam PRK Parlimen Kemaman Terengganu. Maka Tun, inilah tanda-tanda kebesaran kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang tidak amanah, yang merompak harta negaranya. Pemimpin yang tidak malu makan rasuah untuk memperkayakan anak dan 7 keturunan sendiri. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan janji dalam kitab Al-Quran bahawa pemimpin yang merompak, yang mencuri, yang tidak amanah, pemimpin yang zalim dan diktator hancur dan pupus oleh Allah dengan sangat hina di dunia dan akhirat. Tun,
Tun tidak akan hancur dan pupus sehina ini jika Tun tidak menangkap saya, Jufazli Syekh Ahmad, pada tahun 2019 lalu. Salah satu mimpi ngeri dan ketakutan Tun adalah Jufazli Syekh Ahmad terus bersuara mengulas tentang kegagalan demi kegagalan legasi politik Tun M. Master plan politik Tun M dalam wawasan 2020 gagal memajukan negara, gagal memajukan rakyat. Kerana Tun M sibuk memperkayakan diri bersama anak-anak sendiri, bersama 7 keturunan sendiri, merompak-merompak dalam Malaysia sehingga negara Malaysia gagal menjadi negara maju seperti Singapura. Jadi Tun jangan buat-buat tak tahu. Tun tidak akan hancur sehina ini jika Tun tidak cross the red line. Menangkap kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia bernama Jufazli Syekh Ahmad yang mempunyai track record yang cukup hebat dan luar biasa dalam sejarah dunia. Saya menumbangkan 4 Perdana Menteri maha perompak, maha zalim, maha diktator yang menangkap saya dengan cukup zalim Tun. Dan Tun adalah salah seorang pemimpin bekas Perdana Menteri yang hancur, tumbang, tersungkur secara mengejut di Putrajaya dan Istana Agong dalam sejarah politik Malaysia dan sejarah politik dunia. Apapun saya memberi kredit dan pujian kepada Tan Sri Hadi Awang dan Parti PAS yang berani mengumumkan nama Tun M tidak disenaraikan secara muktamad sebagai calon utama dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman mewakili Parti PAS. Dan saya akui Parti PAS mempunyai peluang dalam percaturan kuasa ini. Jika PAS menang dalam PRK Parlimen Kemaman di Terengganu, saya tidak terkejut Hadi Awang dan PAS akan memilih Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung untuk mengukuhkan survival kuasa dan survival politik Parti PAS yang saat ini semakin kuat, semakin popular dalam sejarah percaturan real politik Malaysia, dalam sejarah percaturan real politik dunia. Pengumuman oleh Hadi Awang ini membuktikan Parti PAS tidak memilih Tun M sebagai nakhoda politiknya. Dan secara tersirat, Hadi Awang sedang menyampaikan mesej kepada Tun M. Nama Tun M tidak dicalonkan untuk PRK Parlimen Kemaman oleh Parti PAS kerana Hadi Awang dan PAS memilih Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung. Parti PAS sedang bersiap siaga untuk menyertai Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Ini rahsia sulit high credibility. Sama ada anda percaya ataupun tidak, I don't care. Kingmaker is still a kingmaker Tun M. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and masuk perangkap sendiri. Tun M yang menangis darah kecewa, namanya tidak dicalonkan oleh Hadi Awang dan PAS untuk bertanding dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di Terengganu pada 2 Disember ini. Tun, sehebat mana kita merompak di dunia ini, sebesar mana kabel kuasa kita tuju penjuru pelusuk dunia untuk membuat kezaliman, kejahatan, berlagak menjadi Tuhan hanya kerana Tun merasakan Tun tidak akan hancur dan pupus di bumi Allah adalah satu kesilapan besar dalam percaturan kuasa Tun M di hadapan Jufazli Syekh Ahmad. Belum terlambat untuk bertaubat atas dosa-dosa besar Tun. Memiskinkan rakyat Kelantan, rakyat Terengganu. Menipu rakyat Malaysia, merompak negara Malaysia. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa Tun. Semoga jasad mayat Tun satu hari nanti dapat saya sembahyangkan dan diterima oleh lubang kubur di atas bumi Allah. Allah Maha Kuasa. Tun, Dajjal, perompak laknatullah, tidak ada kuasa pakcik-makcik otak arung. Sekian. Terima kasih.